Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Saufi, Matrik AA 190217. Saya dan ahli kumpulan saya akan membentangkan hasil kajian projek bagi subjek OSHA yang bertajuk Kemalangan Maut yang menimpa seorang lelaki di sebuah kilang di Pasir Gudang, Johor. Sebelum kami meneruskan pembentangan ini, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya. Saya Muhammad Nur Aiman bin Muhammad Saufi, Matrik AA 190217. Kedua, Najmi Lim bin Anas Lim, Matrik AA 192061. Dan Nurul Azra Nadia binti Sariman, Matrik AA 190668. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Berita Nasional terkini, terdapat satu kemalangan maut yang telah melibatkan seorang pekerja lelaki warga Myanmar yang berusia 35 tahun maut selepas terjatuh ke dalam tangki yang mengandungi sisa buangan berjadual. Kejadian maut ini berlaku di sebuah kilang di Johor Bahru, Jalan Platinum Utama, Pasir Gudang, Johor. Kejadian ini berlaku semasa pekerja tersebut sedang menjalankan tugas pemeriksaan terhadap tangki neutralisation kira-kira jam 11 pagi. Kejadian ini berlaku pada 7 Mei 2021. Mangsa dilaporkan terjatuh ke dalam tangki semasa giat melakukan aktiviti pemeriksaan rutin terhadap tangki tersebut. Mangsa telah disahkan meninggal dunia atas sebab kecederaan di bahagian paru-paru serta kegagalan pelbagai organ dalam badan berfungsi dengan baik. Pihak majikan sepatutnya menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjanya semasa melakukan rutin aktiviti harian di tempat kerja. Menurut JKKP Johor berkata, kes tersebut boleh dihindari dan dielak jika majikan menekankan dan menggunakan konsep peraturan kendiri serta bertanggungjawab bagi memastikan keselamatan dan kesihatan pekerjanya di tempat kerja. Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mula diperkenalkan pada 25 Februari 1994. Akta ini telah diperkenalkan oleh kerajaan sebagai satu langkah yang paling efektif untuk menjamin dan menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja di tempat kerja. Akta ini dikuatkuasakan kerana terdapat banyak kemalangan maut yang berlaku di tempat kerja. Keselamatan dan kesihatan pekerja amatlah penting dalam sesebuah organisasi kilang maupun syarikat. Hal ini kerana untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja. Selain itu, tindakan perundangan juga akan dikenakan ke atas pihak yang tidak bertanggungjawab serta terdapat pelanggaran peraturan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Sebagai seorang majikan yang bertanggungjawab, mereka mestilah menganalisis dan mentaksir risiko di tempat kerja serta melaksanakan langkah kawalan keselamatan yang terbaik untuk menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja. Jika majikan bertanggungjawab ke atas kesihatan dan keselamatan pekerja, maka lahirlah satu suasana yang kondusif dalam sesebuah syarikat tersebut. Hal ini juga akan mengurangkan kes kemalangan maut dan kemalangan yang mengakibatkan kecacatan pada anggota badan pekerja semasa menjalankan kerja di tempat kerja. Tujuan utama Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesihatan pekerja serta persekitaran tempat kerja supaya selamat, kondusif dan menghalang daripada berlakunya kemalangan yang tidak diingini. Skop bagi akta ini merangkumi dan melindungi semua pekerja yang bekerja di bawah sektor syarikat yang berdaftar dengan agensi berkenaan di luar dan juga di dalam negara. Objektif laporan ini disediakan adalah bertujuan untuk mengenal pasti sebab dan punca berlakunya kemalangan yang merenggut nyawa seorang lelaki warga Myanmar yang sedang melakukan aktiviti rutin terhadap tangki neutralisation di sebuah kilang di Pasir Gudang, Johor Bahru. Seterusnya, untuk mencadangkan langkah-langkah keselamatan dan kesihatan pekerja serta
mengawal risiko daripada berlakunya kemalangan kepada pekerja secara berterusan. Hal ini akan meningkatkan kesedaran kepada pihak majikan, DOSH dan juga OSHA tentang tahap pencegahan keselamatan dan kesihatan terhadap pekerja di kilang atau di mana-mana. Dengan adanya tahap kesedaran yang tinggi terhadap keburukan berlakunya kemalangan di tempat kerja ini, ianya akan mengurangkan kes kemalangan di tempat kerja dan seterusnya meningkatkan pengetahuan am yang jitu dalam diri pihak majikan dan pihak yang bertanggungjawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Azra Nadia binti Sariman, Domometrik AA19068. Jadi pada hari ini saya akan membentangkan tentang metodologi di dalam projek OSHA ini. Kami memilih identification hazard metodologi, which is yang bermaksud metodologi ataupun kaedah pengenalpastian dan penaksiran hazard. Di dalam metodologi ini terbahagi kepada dua kaedah ataupun dua metodologi. Kaedah yang pertama adalah kaedah pengenalpastian bahaya reaktif dan yang kedua adalah kaedah pengenalpastian bahaya proaktif. Okey, kaedah pertama adalah kaedah pengenalpastian bahaya reaktif yang bermaksud bahaya dapat dikenal pasti melalui pemantauan atau penyiasatan keselamatan. Jika terdapat kemalangan di dalam tempat kerja, kaedah ini ataupun metodologi ini sesuai digunakan untuk menyiasat kemalangan di tempat kerja. Contoh, kaedah yang pertama adalah tentukan punca kejadian yang berlaku menimpa pekerja semasa menjalankan aktiviti pekerjaan. Sebagai contoh, semasa kemalangan perlulah menentukan punca berlakunya kemalangan. Sebagai contoh, tergelincir, terjatuh dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah melaksanakan langkah-langkah keselamatan sebelum melakukan pekerjaan. Jadi, pekerja ini perlulah mengikut keselamatan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga adalah menambahbaikkan semula pemantauan dan keselamatan untuk prestasi yang tidak berkualiti. Dengan adanya langkah-langkah keselamatan yang perlu dipatuhi oleh pekerja tersebut, langkah-langkah ini perlulah membuat penambahbaikan keselamatan yang berkualiti agar pekerja tersebut menjalankan pekerjaan dengan lebih selamat dan tidak ada berlakunya kemalangan. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah pengenalpastian bahaya proaktif yang bermaksud bahaya dapat dikenal pasti apabila menganalisis prestasi ataupun fungsi sistem yang berkemungkinan mengalami kegagalan. Kaedah proaktif yang paling ketara digunakan ataupun yang selalu digunakan adalah tinjauan keselamatan, audit keselamatan operasi dan pemantauan keselamatan ataupun penilaian keselamatan. Okey, kaedah yang kedua adalah kaedah pengenalpastian bahaya proaktif. Okey, contoh yang pertama adalah memulakan perbincangan atau penyelidikan berkenaan peralatan atau mesin sebelum memulakan kerja yang akan dijalankan. Jadi sebelum menjalankan pekerjaan, perlulah menyelidik berkenaan peralatan ataupun menyelidik sesuatu barang agar barang tersebut menjamin keselamatan. Okey, yang kedua adalah menjalankan pemeriksaan keselamatan atau berjadual dan audit di tempat kerja dengan prosedur kerja yang ditetapkan. Jadi sebelum bekerja juga perlulah membuat pemeriksaan keselamatan di tempat tersebut agar tempat tersebut selamat untuk pekerja menjalankan tugas seperti yang biasa dan menghindarkan kemalangan yang berlaku. Yang ketiga adalah menganalisis laporan kejadian yang lalu dan membuat proses ataupun prosedur menjalankan aktiviti kerja di tangki. Okey, yang terakhir sekali adalah menjalankan tinjauan bahaya. Dengan menjalankan tinjauan bahaya ini, kita dapatlah mengurangkan risiko kemalangan kerana kita telah membuat tinjauan bahaya yang terdapat di
suatu tempat. Jadi ini saja presentation saya pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najmi Alim bin Haslim. Hari ini saya akan membincangkan tentang cadangan untuk mengatasi suatu kemalangan mengikut Akta Keselamatan dan Kesihatan 1994 atau Akta 514. Yang pertama sekali, pada bahagian 4 Seksyen 16, polisi bertulis keselamatan dan kesihatan haruslah disediakan di suatu tempat pekerjaan di mana semua pekerja harus membaca dan mematuhi peraturan tersebut sebelum melakukan suatu pekerjaan. Seterusnya, pada bahagian 4 Seksyen 15, majikan harus melatih pekerja-pekerja dalam melakukan suatu pekerjaan mengikut prosedur yang telah disediakan, dan pekerja haruslah melakukan pekerjaan tersebut tanpa melakukan satu pekerjaan di luar prosedur yang telah disediakan. Seterusnya, pada bahagian 4 Seksyen 15, majikan haruslah menyediakan suatu tempat pekerjaan yang selamat digunakan. Suasana pekerjaan yang boleh menimbulkan ancaman seperti retaknya lantai atau bangunan yang tidak kukuh akan menimbulkan satu risiko ancaman di mana ia akan melibatkan banyak individu atau pekerja yang sedang melakukan pekerjaan tersebut. Seterusnya, jentera haruslah diservis terlebih dahulu sebelum digunakan. Pada bahagian 4 Seksyen 15, pada bahagian 4 Seksyen 20 telah menyatakan bahawa pengilang haruslah mengaturkan ujian pemeriksaan sebelum melakukan sebuah pekerjaan. Seterusnya, bahagian 5 Seksyen 20, pengilang haruslah melakukan penyelidikan, penghapusan hazard dan mengurangkan hazard sekiranya sedang berlakunya kemalangan sebelum atau selepas kemalangan berlaku. Dan akhir sekali, pada bahagian 4 Seksyen 24, majikan dan pekerja haruslah bekerjasama dalam mematuhi peraturan polisi keselamatan dan kesihatan yang telah disediakan. Itu saja untuk bahagian cadangan. Saya akan membincangkan tentang tajuk perbincangan selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyambungkan perbincangan saya dengan tajuk perbincangan. Pertama sekali, maklumat kemalangan. Pada 7 Mei 2021 di Pasir Gudang telah berlakunya kemalangan di mana seorang mangsa terjatuh ke dalam suatu tangki yang berisi sisa buangan. Mangsa berbangsa Myanmar dan berumur 35 tahun. Kemalangan itu dipercayai berlaku ketika mangsa sedang melakukan suatu pemeriksaan rutin terhadap tangki yang berkenaan. Mangsa masih menyedarkan diri selepas dikeluarkan oleh rakan sekerja dan terus dibawa ke Hospital Sultan Ismail untuk melakukan rawatan. Walau bagaimanapun, mangsa telah meninggal sehari selepas kejadian itu berlaku. Pihak bertanggungjawab pula telah menyembunyikan kemalangan ini dan gagal melaporkan kemalangan ini kepada JKKP Johor yang terdekat. Akibat daripada sifat pihak yang tidak bertanggungjawab itu, syarikat telah menerima 2 notis daripada JKKP Johor. Seterusnya ialah kegagalan mematuhi peraturan Akta 514. Mengikut situasi kemalangan yang telah berlaku oleh
seorang pekerja yang terjatuh ke dalam tangki buangan sisa itu, terdapat beberapa peraturan yang gagal dilaksanakan berdasarkan Akta 514. Yang pertama sekali ialah kegagalan pihak majikan dalam memastikan pengawalan bahan kimia yang berada di tempat syarikat itu. Seterusnya ialah kegagalan pihak majikan dalam melatih pekerja dengan baik. Seterusnya, kegagalan pekerja dalam mematuhi peraturan yang telah disediakan oleh keselamatan dan kesihatan yang disediakan oleh polisi keselamatan dan kesihatan. Seterusnya, kegagalan pengilang dalam mengatur ujian pemeriksaan rutin terhadap pekerja sebelum melakukan suatu pekerjaan. Seterusnya ialah kegagalan, dan akhir sekali ialah kegagalan pekerja mengikut polisi keselamatan dan kesihatan yang telah disediakan. Seterusnya ialah langkah mengatasi kemalangan. Pertama sekali ialah syarikat seharusnya meletakkan papan penanda keselamatan bagi memberi peringatan kepada pekerja yang sedang bertugas. Seterusnya, pekerja haruslah dilatih dengan sempurna agar tidak melakukan kesilapan yang boleh mengakibatkan cedera yang parah atau kematian. Seterusnya, pekerja yang melakukan pemeriksaan rutin tangki sisa buangan tersebut haruslah mengetahui setiap sudut kawasan yang boleh mendatangkan risiko ancaman. Dan akhir sekali, pemeriksaan rutin di tangki sisa buangan haruslah dilakukan mengikut prosedur yang betul dan selamat, dan dilakukan dengan lebih tepat tanpa ragu-ragu. Itu saja untuk pembentangan saya ini. Saya akan serahkan kepada pembentang yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Secara kesimpulannya, keselamatan amatlah penting sebelum melakukan sebarang aktiviti pekerjaan. Hal ini demikian kerana ancaman dan risiko boleh datang menimpa jika keselamatan dalam sesebuah aktiviti pekerjaan tidak dipandang serius. Ancaman boleh datang dalam pelbagai bentuk. Kecederaan tidak kira kecil ataupun besar, malahan ia juga berpotensi dalam meningkatkan kadar kematian di seluruh dunia. Sebagai contoh, ancaman seperti jatuh dari tangga, ancaman kes buli antara pekerja, dan juga ancaman kematian atas sebab melakukan aktiviti pekerjaan yang berat seperti mengangkat bahan kimia yang melebihi had berat merupakan satu ancaman yang harus dijauhi. Ia juga menjadi satu kewajipan bagi setiap pihak dalam sesebuah pekerjaan untuk bekerjasama dalam mengatasi sesuatu kemalangan dan mengambil tindakan yang sewajarnya dengan kadar yang segera untuk mengawal situasi dengan keadaan yang baik dan teratur sekiranya berlaku ancaman berikut. Oleh itu, setiap pihak yang bertanggungjawab haruslah mencari jalan yang terbaik untuk menjamin keselamatan dalam pelbagai aktiviti pekerjaan yang melibatkan mana-mana pekerja dan juga orang awam, seperti menyediakan tempat bekerja yang selamat dan menyediakan fasiliti-fasiliti yang telah diganti dengan perkakasan yang baharu agar dapat mengelakkan risiko daripada ancaman berlaku. Bab kata pepatah, mencegah lebih baik daripada merawat.